Berjumpa lagi kita pada hari ini. Jom kita belajar sains. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sifat-sifat bahan. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap pada hari ini murid boleh mengetahui dan menyatakan sifat-sifat bahan. Tahukah kamu, bahan mempunyai pelbagai sifat. Manusia mereka cipta sesuatu objek mengikut kegunaannya berdasarkan sifat-sifat bahan. Apakah sifat-sifat bahan ya? Sifat bahan yang pertama iaitu menyerap air dan kalis air. Tahukah kamu, ada bahan yang boleh menyerap air, di mana air akan diserap oleh bahan yang menyerap air apabila air dititiskan ke atasnya. Sebagai contoh, objek seperti mop, span dan kapas merupakan bahan yang boleh menyerap air. Manakala ada juga bahan yang tidak boleh menyerap air ataupun kita sebut sebagai bahan kalis air, di mana air akan kekal ada pada bahan yang kalis air apabila air dititiskan ke atasnya. Sebagai contoh, sarung tangan getah, baju hujan dan beg plastik. Sifat bahan yang kedua, terapung dan tenggelam. Ada bahan yang mempunyai sifat di mana ianya boleh terapung dan ada bahan mempunyai sifat tenggelam apabila berada dalam air. Sebagai contoh, objek yang terapung apabila berada di dalam air adalah penutup botol, bulu, pensel, ranting kayu dan daun. Manakala bahan atau objek yang tenggelam pula apabila berada dalam air adalah seperti kunci, bantu, duit shilling, gunting dan klip. Sifat bahan yang ketiga, mengalihkan arus elektrik. Apa ya konduktor elektrik? Konduktor elektrik adalah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Seperti kunci besi, paku besi, klip kertas dan sudu besi. Manakala penebat elektrik pula adalah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Seperti gelang getah, pemadam, guli dan ranting kayu. Yang keempat, sifat bahan yang keempat adalah kebolehan penembusan cahaya oleh bahan. Dibagikan kepada tiga, iaitu luk sinar, luk cahaya dan legap. Luk sinar adalah objek atau bahan yang membenarkan semua cahaya menembusinya. Seperti kaca, plastik jernih, plastik luk sinar dan sisip kaca. Luk cahaya pula adalah bahan yang membenarkan sebahagian sahaja cahaya menembusinya. Contoh objek yang dibuat daripada kaca berkabut, kain kasar, kertas surih dan plastik berwarna. Manakala bahan legap pula adalah bahan yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. Contoh kayu, logam, sesetengah plastik, batang aiskrim dan kertas berwarna. Yang kelima, sifat bahan yang kelima adalah mengalirkan haba. Ada sesetengah bahan yang boleh mengalirkan haba dan ada yang tidak boleh mengalirkan haba. Bahan yang boleh mengalirkan haba kita sebut sebagai konduktor haba, di mana konduktor haba ialah bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya dengan baik dan cepat. Contoh bahan adalah seperti besi, emas, timah.
iaitu semua bahan logam. Manakala penebat haba pula adalah bahan yang tidak membenarkan haba mengalir melaluinya dengan baik. Sebagai contoh, kayu, plastik, kain sintetik, getah dan kulit. Sifat bahan yang keenam adalah kekenyalan. Apa ya kekenyalan? Kekenyalan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk kembali kepada keadaan asalnya sesudah ditarik, dipicit atau direkangkan. Sebagai contoh, objek seperti belon, gelang getah dan spring merupakan objek yang mempunyai sifat kekenyalan. Manakala, objek seperti batang aiskrim, pensel, straw dan paku tidak kenyal ataupun objek yang tidak punya kekenyalan. Mari kita ingat kembali sifat-sifat bahan. Ada 6 kesemuanya. Sifat bahan bagi satu objek ada seperti yang berikut. Ada bahan yang boleh menyerap air dan kalis air, iaitu tidak boleh menyerap air. Yang kedua, ada bahan yang boleh terapung apabila berada di dalam air dan tenggelam apabila berada di dalam air. Ada bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik, iaitu bahan konduktor elektrik, dan ada bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik, dikenali sebagai penebat elektrik. Yang keempat, kebolehan penembusan cahaya, di mana ada bahan yang bersifat lut sinar, lut cahaya dan legap. Yang kelima, sifat bahan yang kelima adalah setengah bahan boleh mengalirkan haba, yang mana kita panggil sebagai bahan konduktor haba. Manakala ada juga yang tidak boleh mengalirkan haba, yang mana dikenali sebagai bahan penebat haba. Dan yang keenam, kenyal. Ada bahan bersifat kekenyalan, iaitu boleh kembali kepada bentuk asal apabila dikenakan daya seperti gelang getah dan spring. Tahniah, hari ini kita sudah belajar mengetahui dan menyatakan sifat-sifat bahan. Semoga bertemu lagi. Bye.